أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أتي أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. أنت وليها ومولاها. رب يسر ولا تؤسر. رب تمم بالخير. أما بعد. InsyaAllah kita sambung tadabbur surah Yunus ayat 101. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat yang lepas. Ayat berapa? 99. Ayat 99. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma yunusa. Itu 98. Ayat 99. Walau sya'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a. Afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Maksudnya, dan jikalau Tuhan engkau kehendaki, pasti telah beriman semua di atas muka bumi secara serentak. Adakah engkau hendak memaksa manusia sehingga mereka menjadi orang yang beriman? Pengajaran yang pertama, sunnatullah iaitu ketetapan Allah yang penuh dengan hikmah menjadikan manusia ada yang beriman dan ada yang kufur. Agar di sana ada persaingan dan perlumbaan untuk menjadi orang yang beriman dan manusia yang terbaik. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling sayang kepada umatnya dan paling tamak dalam usaha untuk melihat umatnya kesemuanya beriman kepada Allah. Maka sesiapa yang mendakwa mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
lakukanlah apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iaitu menjadi pendakwah yang terbaik. Yang ketiga, tidak ada paksaan dalam agama. Kerana Allah akan menerima amalan seseorang berdasarkan kehendak dan pilihannya sendiri. Ayat 100. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ. Maksudnya, dan tidak mungkin sesuatu jiwa itu beriman melainkan dengan izin Allah. Dan Allah akan menjadikan azab ke atas mereka yang tidak berfikir dan memahami tentang agamanya, pengajarannya. Pertama, tidak ada seorang pun yang akan beriman kepada Allah melainkan dengan izinnya. Maka mohonlah hidayat kepada Allah, bukan kepada manusia. Yang kedua, manusia yang selamat daripada azab Allah, sama ada di dunia atau di akhirat, ialah manusia yang sentiasa menggunakan akalnya untuk berfikir tentang Allah dan perintahnya serta melaksanakannya. Yang ketiga, manusia yang tidak menggunakan akal untuk mengenali Allah dan mentaatinya akan sentiasa berada dalam kecelakaan.
di dunia dan di akhirat. Okey, kita sambung tadabbur. Okey, kaitan ayat malam ni 101 dengan ayat yang lepas. Kalau ayat yang lepas, Allah memberitahu bahawa seseorang itu tidak akan beriman kecuali dengan izin Allah ataupun dengan kehendak Allah. Maka mungkin ada yang mendakwa bahawa manusia tidak ada pilihan. Melainkan apabila Allah kehendaki dia beriman, baru dia boleh beriman. Maka ayat malam ni menghilangkan keraguan tersebut. Dan juga hujung ayat yang lepas, Allah beritahu punca manusia diazab ialah sebab apa dia? Tak, hujung ayat lepas 100. Punca manusia diazab oleh Allah. Tidak berakal. Bukan miskin, bukan tinggal di kampung ataupun di hutang, tapi sebab tidak menggunakan akal. Maka ayat hari ini menjawab persoalan, guna akal untuk apa? Ataupun macam mana nak guna akal supaya manusia selamat daripada azab Allah. Okey, auzubillahi minasyaitonirrajim. Qul, katakanlah. Allah perintah pada siapa ni? Kepada Nabi Muhammad. Dan Allah perintah pada Nabi supaya berkata pada siapa? Kepada umatnya. Kalau tengok dalam tafsir, ahli tafsir mengatakan sebab turun ayat ini ialah orang musyrik Mekah minta bukti ataupun ayat yang baru untuk mereka yakin bahawa Allah itu adalah Esa dan Allah itu Maha Berkuasa. Jadi dia kata, wahai Muhammad, bagi bukti yang lain supaya kami beriman. Maka jawapannya Allah beritahu kepada Nabi, beritahulah pada mereka yang meminta bukti-bukti yang lain. Begitu mereka, unzuru. Apa makna unzuru? Perhatilah. Oleh kamu. Bukti apa ni? Yang diminta oleh orang musyrikin. Bukti apa? Tentang kebenaran Islam, tentang keesaan Allah, tentang kebenaran Rasulullah. Maka perintah Allah kepada Nabi, kalau mereka nak bukti, buktinya ialah perhatilah. Maza. Apa? Fis samawat, di langit. Langit. Wal ard, dan di bumi. Okey. Pertama, apa yang di langit? Apa yang di langit? Yang boleh menjadikan bukti bahawa Allah tu adalah ada. Allah tu adalah berkuasa. Allah tu adalah Esa. Dan dia sahaja yang berhak disembah. Apa bukti yang di langit? Ha? Tak, bukti yang paling besar. Langit sendirilah. Langit sendirilah. Matahari dengan langit mana lebih besar? Langit. Apa bukti? Langit tu bukti bahawa Allah tu ada, Allah tu Esa. Apa dia? Ha? Allah cipta langit
berapa lapis? Kalau selapis tanpa tiang pun dah menunjukkan Allah tu hebat. Tapi Allah tak jadikan langit itu selapis. Allah jadikan sab'at samawat. 7 lapis bi ghairi amadin, tanpa tiang. Dan Allah perintah tak supaya orang beriman sentiasa melihat langit. Sebenarnya perintah supaya melihat langit ini bukan pada orang Islam sahaja. Sekarang Allah suruh Nabi perintah kepada siapa ni? Orang kafir. Di sini ada perintah iaitu unzuru. Unzuru kalau belajar bahasa Arab, perkataan apa? Isim ke? Fa'il ke? Harfun. Fa'il. Fa'il madhi ke? Fa'il mudhari'. Fa'il amar. Mana ada dalam jawapan? Fa'il amar. Ha? Bila fa'il amar menunjukkan perintah. Bila perintah menunjukkan wajib. Apa yang wajib? Perhati di langit. Jadi jarang ustaz-ustaz ajar di masjid ataupun di sekolah kan. Yang dia ajar perkara wajibnya ialah mengucap 2 kalimah syahadat, solat, masuk bulan Ramadan wajib puasa, banyak duit keluar zakat, banyak lagi pergi haji. Jadi berapa perkara yang wajib? 5. Tengok langit, ada tak ustaz bagi tahu masa kita sekolah dulu? Tengok langit wajib. Tak ada. Sebab tu bila kita tak tengok langit, kita tak rasa berdosa. Betul kan? Jadi wajib tak tengok langit. Apa dalil? Oh, senang je tu. Kan? Ayat lain tak ada? Ayat lain. Surah Al-Falaq. At-Talaq. Surah Qaf. Dan surah Al-Mulk lah. Allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Kemudian itu fi'il amar tu. Farji' farji'il basar hal tara min futur. Kamu tengok di langit ada tak tafawut? Apa makna tafawut? Hal tara lahu min tafawut, iaitu tidak seimbang ataupun sengit ke? Tak ada. Kalau tak ada, Allah kata apa? Farja'. Ini fi'il amar. Apa makna farja'? Kembalikan apa? Al-basar. Tadi dia tengok kan? Tak ada. Lepas tak ada, Allah kata apa? Farja'. Ulang tengok lagi. Hal tara min futur? Adakah kamu nampak futur? Apa makna futur? Cacat ke breakfast? Futur. Ha? Breakfast dalam bahasa Arab apa dia? Futur kan? Kamu nampak tak breakfast? Apa kaitan sarapan pagi dengan futur? Dia kalau sarapan pagi futur. Kalau makan tengah hari? Ghadak. Kalau makan malam? Asyak. Jadi ini sarapan pagi ke tengah hari? Tulisan sama. Kalau futur macam itulah ejaannya. Fa, pa, waw, ra. Sama. Jadi apa kaitan sarapan pagi dengan tu? Kalau ikut ayat ni, kamu nampak tak daripada pecah, retak. Sebab tu ada surah Infitar kan. Iza sama'un fatara. Apabila langit terpecah. Jadi futur tu makna dia ialah pecah. Kenapa sarapan pagi dia panggil futur?
Pandai, Prof. Sarapan pagi itu dipanggil pecah selera. Kan? Betul. Pecah selera makan. Sebab itulah pagi tak boleh makan berat terus kan. Baru nak kena pecah selera dulu. Lepas tu baru boleh makan berat. Okey. Lepas tu Allah kata apa? Farji'al basar hal tara min futur. Lepas tu? Semarji' al-basar karrataini. Kemudian irji' fi'il amr juga. Kemudian ulang lagi pandangan mata kamu ke langit berapa kali? Karrataini. Sebenarnya karata itu maksud dua, tapi sebenarnya maksudnya lah berulang kali. Sampai bila? Sampai bila? Sampai berapa kali ni? Sambungan ayat. Yang qalibu ilaikal basar, tengok berkali-kali sampai yang qalib. Kembali kepada engkau pandangan mata engkau dan wahwa hasir, dalam keadaan dia rasa penat, letih dan kecewa sebab tidak ada cacat. Contoh saya kata, cuba tengok sila ini. Ada retak tak? Tak ada. Saya kata, tengok sekali lagi. Tak ada. Tengok 5 kali lagi. Kali ke-6, dia kata apa? Memang tak ada ustaz. Dah penat dah. Buang masa je. Jadi Allah suruh tengok berkali-kali, sebenarnya apa tujuan? Supaya apa? Yalah, tengok sekali pun boleh berfikir dah. Kenapa kena berkali-kali? Supaya sampai tahap yakin. Yakin bahawa ciptaan Allah ni adalah tinggi, adalah besar. Tapi sedikit pun tak sengit, sikit pun tak retak. Berapa lama dah? Berapa lama Allah cipta langit? Siapa tahu tarikh mula cipta? Mungkin dah beribu tahun, kan? Kalau sila rumah kita 10 tahun, nampak tak? Sengit ke, pecah ke, bocor kan? Dia kadang-kadang tak sampai 10 tahun pun. 10 hari. Kadang-kadang belum masuk lagi kan? Itu kelemahan manusia. Jadi dalil ini menunjukkan wajib tengok. Okey. Sekarang Nabi perintah supaya orang kafir tengok. Yang ni Allah perintah siapa ni? Kita lah. Nabi bila perintah, Nabi sendiri buat tak? Buat kan? Sebab Nabi dia tak akan suruh malaikat, dia sendiri buat terlebih dahulu. Okey, Nabi tengok tak langit? Berapa kerap? Betul, Prof. Bila? Subhanallah. Sebab tu orang yang paling kuat imannya ialah Nabi. Sebab apa? Sebab Nabi belajar buku akidah. Tak. Allah kata, kalau orang kafir nak bukti kebesaran Allah, tak payah baca buku akidah. Tengok apa? Tengok langit. Sebab itulah Nabi tengok setiap malam. Sunnah Nabi bila bangun malam, Nabi buat apa? Tak, mula-mula sekali lepas bangun. Takkan bangun-bangun tu tengok langit. Sapu muka dulu. Nabi sapu muka sunnah. Lepas tu, doa. Doa apa? Doa makan ke doa keluar rumah? Doa bangun tidur. Lepas tu, ada riwayat yang kata Nabi bersiwak. Lepas tu, Nabi tengok langit. Lepas tu, Nabi baca ayat apa? Surah Ali Imran. Akhir surah Ali Imran. Daripada ayat 190 sampai 11 ayat. Dan ayat tu cerita tentang apa? Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayat li ulil albab. Sampai ayat terakhir, ya ayyuhallazina amanu isbiru wasabiru
wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Dan dalam satu hadis Nabi menangis. Bila subuh, bila datang, bila tengok mata Nabi merah, bekas menangis. Bila pun bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa kamu menangis? Kamu tidak ada dosa, tak ada sebab untuk kamu menangis." Maka Nabi kata, "Macam mana aku tak menangis? Sebab malam tersebut turun ayat tu. Inna fi khalqis samawati wal ard," sampai akhir. Kemudian last kali Nabi kata, "Wailun liman qara'a wa lam yatafakkar fiha." Celakalah orang baca ayat ni tapi tidak berfikir tentang maksudnya. Nabi kata, "Wailun," celakalah. Liman qara'aha walam yatafakkar fiha. Nabi begitu Bilal, wailun, celakalah liman qara'a. Siapa yang baca 10 ayat sebelah ayat akhir surah Ali Imran, dia baca tapi walam yatafakkar, dia tidak berfikir tentang apa? Tentang maksud. Sebab salah satu ayat itu ialah Allah beritahu sesungguhnya pada ciptaan langit dan bumi dan pertukaran siang dan malam ada tanda kebesaran Allah. Jadi tengok dan berfikir. Kalau tak tengok, tak berfikir, Nabi kata, wailun. Celaka. Jadi insya-Allah mula malam ni lah. Mesti malam ni kita balik awal sikit. Tidur awal sikit. Bangun awal sikit. Buat apa? Bangun awal, sapu muka. Kemudian baca doa, bangun tidur. Kemudian bersiwak. Kalau tak ada siwak, tapi kalau dah gosok gigi bilik air kan, nanti tak keluar-keluar pula. Kalau nak gosok-gosoklah, tapi keluar, kemudian tengok langit, kemudian baca sebelah ayat akhir surah Ali Imran. Ustaz tak hafal, bukanlah telefon. Tak faham makna? Kena faham lah. Kita dah tadabbur surah Ali Imran. Okey? Jadi Allah kata pada Nabi, bagi kepada orang musyrikin yang minta bukti. Apa dah? Tengok silibus untuk faham. Silibus zaman Rasulullah untuk belajar tauhid, belajar akidah dan yakin pada Allah. Apa silibusnya? Langit. Ada buku. Ada buku akidah. Ada bangunan sekolah. Tak payah. Langit je. Dan Nabi tengok setiap malam. Apa? Okey, apa lagi? Selain pada langit. Tak yang ada di langit. Matahari. Matahari besar kan? Besar. Apa kehebatan Allah pada ciptaan matahari? Tak pernah padam. Tak pernah malap. Dan sebiji matahari boleh menerangi satu dunia. Daripada dulu sampai kiamat. Tak pernah rosak, tak pernah cahayanya perlahan. Dan matahari sampai satu masa hilang. Datang bulan. Bulan pun di langit juga. Kemudian bila sampai satu masa bulan pula hilang, automatik datang tepat pada waktunya. Dah mungkin dah beribu tahun. Pernah tak tersilap? Matahari hilang, bulan tak datang. Tak pernah. Itu menunjukkan apa? Kehebatan Allah. Tepat. Okey. Apa lagi yang di langit? Bintang. Apa faedah bintang? Bila nak berfikir, kena fikirlah.
Tanya Ustaz asyik tanyalah. Yalah, sebab nak suruh berfikir kena tanya. Bintang apa faedahnya? Hiasan. Dalilnya? Walaqad zayyadna as-samaa'a ad-dunya bimasabih. Mungkin kalau kat bandar kita tak nampak lah. Tapi kalau duduk tepi pantai, tengah padang pasir, kita tengok langit, penuh dengan bintang. Cantik. Dan kalau duduk tepi pantai, dekat-dekat maghrib, berebut ramai orang tengok kan. Orang tengok apa tu? Matahari terbenam kan? Berebut. Sampai lewat solat maghrib. Apa lagi di langit? Bulan. Cahaya matahari dengan cahaya bulan berbeza. Cahaya matahari keluar haba panas. Cahaya bulan tak panas. Sebab apa? Sebab rahmat Allah. Allah jadikan cahaya bulan tak terang supaya manusia boleh tidur nyenyak. Dan tidak panas supaya tidur tak bangun-bangun. Sebab itulah tidur siang dengan tidur malam beza tak? Kadang-kadang siang kita tak boleh tidur sebab panas. Okey, apa lagi? Awan. Kan? Pilot. Boleh cerita sikit pasal awan. Biasa kita naik kapal terbang kan, perhatilah tengok. Hebatnya Allah. Awan tu macam tak ada apa kan? Tapi bila hujan datang daripada mana? Awan. Hujan lebat, semua keluar daripada awan. Tapi tengok awan tu kecil je. Dan kapal terbang kalau langgar awan, terkeluar tak air? Tak keluar kan? Tapi bila hujan, banyak keluar. Betul tak? Subhanallah. Dan awan tu bukan macam tangki. Betul? Dia bukan macam tangki dan tidak ada paip pun. Tapi kadang-kadang di Kuala Lumpur hujan, di Bukit Jelutong tak hujan. Subhanallah. Jadi Allah kata, bagi kita pada orang musyrikin, perhatilah di langit, cukup. Kalau kamu nak kenal Allah, perhati apa di langit dan apa di bumi. Sebab itu perasan tak, apa yang diajar oleh Luqman kepada anaknya? Yang pertama sekali. Ya bunaya, wahai anakku, jangan syirik pada Allah. Tapi kita perasan tak, sebelum ayat, wahai anakku, jangan syirik pada Allah, cerita tentang apa? Surah Luqman. Perasan tak? Diorang kita tak suka sangat baca surah Luqman. Surah Yusuf kan? Sebab Yusuf dengan Luqman mana lebih handsome? Yusuf kan? Cuba buka surah Luqman. Ayat 9-10 kan? Okey. 10. Angkat sikit. Cuba kita terjemah. Khalaqas samawati. Dia telah mencipta langit-langit bighairi amadin. Amadin tiang lah. As-salatu imaduddin kan. Allah mencipta langit tanpa tiang. Allah nak perkenalkan diri dia. Siapa aku? Ia mencipta langit-langit 7 lapis tanpa tiang. Tarawunaha. Yang kamu boleh melihatnya. Ini ulama beza pendapat. Sebab ada perkataan tarawunaha. Tarawunaha, engkau boleh melihatnya. Nya ni balik pada apa ni? Tiang. Jadi sebenar langit ada tiang ke tak ada? Tak ada. Tapi kalau ikut ayat ni, Allah mencipta langit tanpa tiang yang kamu boleh nampak. Membawa makna apa? Ada tiang. Cuma kamu tak nampak. Sebab tu ada dua tafsiran. Dia kalau tanpa tarawunaha, habis. Allah mencipta langit tanpa tiang. Okey, kita faham. Tapi ada ayat, engkau boleh nampak. Ada dua tafsiran.
Satu, memang betul tak ada tiang. Jadi kamu tak nampak lah sebab tak ada tiang. Yang kedua, ada tiang tapi tiang tu kamu tak nampak. Okay. Okey, kalau tak ada tiang, kehebatan Allah apa dia? Hebatnya Allah jadikan langit yang besar, tinggi, tanpa tiang. Kita kalau bumbung rumah kita, potong tiang satu je, apa jadi? Satu je, ha? Sengit kan? Itu satu kuasaan Allah. Yang kedua, rahmat Allah. Rahmat Allah mencipta langit tanpa tiang. Apa rahmatnya? Kita nak terbang, laju kan? Cuba bayangkan, kalau rumah kita saja ada 20 tiang. Kalau seluas langit ada berapa ribu tiang? Kalau ada puluh-puluh ribu tiang, macam mana kita nak terbang laju? Laju je langgar kan? Jadi Allah jadikan langit tanpa tiang supaya hikmahnya kita boleh terbang selaju-lajunya. Okey. Kemudian wa alqa, dan Allah mencampakkan ataupun memasakkan di atas bumi rawasiya, gunung-gunung. Sebagai apa? Antamida bikum, supaya bumi tidak bergoncang. Jadi nak pasak bumi pun, nak pasak gunung pun, manusia tak boleh buat. Kalau manusia nak pasak gunung di atas bumi, berapa masa dia perlukan, berapa kos, berapa pekerja. Sebab gunung ni, yang atas bumi ni macam ni kan. Yang masuk dalam bumi berapa banyak? Berapa jarak? Ha? Ada kata sama, ada kata 2/3 lagi dalam. Sebab fungsi dia ialah untuk mengukuhkan bumi supaya tak bergoncang. Kemudian wabassa fiha, kemudian Allah menyebarluaskan di atas bumi itu min kulli dabah, binatang ataupun makhluk yang bergerak, manusia ke, haiwan ke. Kemudian apa lagi? Wa anzalna, kami turunkan daripada langit ma'an, air. Air yang satu rasa, satu warna. Tapi fa'ambatna, kami tumbuhkan dengan air itu di atas muka bumi min kulli zaujin karim, daripada tumbuhan yang berpasangan dan karim. Karim apa makna dia? Bermacam-macam, murah. Macam-macam warna, macam-macam rasa, macam-macam bentuk. Okey, lepas tu Allah kata apa? Haza khalqullah. Inilah ciptaan Allah. Fa'aruni, maka Allah perintah pada Nabi, cabar orang musyrikin Mekah. Yang sembah apa? Sembah berhala. Okey, ini ciptaan Tuhan aku. Sekarang fa'aruni, tunjuk pula. Maza khalaqal lazina. Cuba engkau. Ini ciptaan Allah, maka tunjukkan pada aku apa yang telah diciptakan oleh mereka-mereka yang selain daripada Allah. Berhala tu. Berhala cipta langit berapa lapis. Cipta matahari berapa biji. Bahkan az-zalimun, orang-orang yang zalim, sentiasa dalam kesesatan yang nyata. Siapa yang zalim? Zalim ialah meletak sesuatu bukan pada tempat. Dia sembah yang tak boleh cipta apa-apa. Itu zalim. Kemudian yang mencipta begitu hebat, dia tak sembah. Okey, lepas tu, tengok Allah cerita apa lepas ni. Walaqad atayna Luqman al-hikmah. Sesungguhnya kami telah beri kepada Luqman hikmah. Apa makna hikmah? Kebaikan yang banyak? Bukan. Ha? Tak. Tengok. Allah kata kami telah beri kepada Luqman hikmah. Maka bersyukurlah kepada Allah. Dengan hikmah tu, lepas tu je Allah perintah bersyukurlah pada Allah.
Apa syarat nak bersyukur kepada Allah? Pertama, mestilah kenal Allah. Yang kedua, mestilah tahu nikmat Allah. Jadi hikmah tu ialah sebenarnya at-tafaqquh fid din. Kefahaman tentang agama. Wa man yashkur, dan siapa yang bersyukur, sesungguhnya dia telah mensyukuri untuk siapa? Maknanya semakin dia taat kepada Allah, yang paling banyak manfaat dialah syukur kepada Allah, tapi faedah balik pada dia. Dan sebaliknya, siapa yang kufur, Allah tak rugi. Sebab Allah Maha Ghaniyun Hamid. Okey? Lepas tu, wa izqala Luqman. Ketika mana Luqman berkata pada anaknya, wa huwa ya'izuhu, dalam keadaan dia sentiasa menasihati anaknya. Ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah. Jangan syirik pada Allah. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang besar. Okey. Kalau kita perhati ayat ni, Luqman berkata pada anaknya, jangan syirik pada Allah. Tapi cerita sebelum tu, cerita tentang apa? Tentang kehebatan Allah. Apa kaitannya? Ha? Sebelum nak begitu pada anak, jangan syirik pada Allah. Kenalkan Tuhan kepada anak dulu. Barulah anak tak akan syirik. Kalau anak tak kenal Allah, macam mana dia nak mentauhidkan Allah? Macam mana dia nak elakkan daripada syirik? Sebab dia tak kenal pun Tuhan. Dia tak rasa pun kehebatan Allah mencipta langit tanpa tiang. Betul kan? Proses sekarang, pendidikan sekarang, cikgu ke mak bapak, dia suruh apa dulu pada anak? Dia tak cerita pasal Tuhan, pasal langit, pasal ciptaan Allah. Dia tak cerita. Tiba-tiba suruh apa anak? Salat. Bila tak solat, pendidikan yang salah lah. Ini pendidikan yang betul. Perkenalkan Tuhan dulu kepada anak. Siapa Tuhan? Cipta langit tanpa tiang, pasakkan gunung, turunkan air hujan, keluarkan macam-macam jenis buah-buahan. Maka Tuhan macam tu takkanlah kamu nak mensyirikkannya. Yang lain semua bukan Tuhan. Okey. Okey, kita balik pada ayat kita. Okey, saya nak sebut satu lagi. Surah Fatir. Ayat 27. Surah Fatir. Okey. Cuba kita terjemah. Alam tara. Bila sebut alam tara tu sebenarnya Allah nak apa? Yalah, Allah nak apa? Berfikir. Kamu tak berfikir ke? Tara-tara tu sebenarnya melihat dengan, bukan melihat dengan mata, tapi melihat dengan akal ataupun hati. Kamu tak fikir ke? Kamu tak perhati ke? Apa dia? Sesungguhnya Allah telah menurunkan daripada langit ma'an, air. Air yang tak ada rasa dan satu warna. Fa akhrajna, lalu kami keluarkan dengan air itu, air yang satu warna, satu rasa, tiba-tiba bila keluar samarat. Buah-buahan yang mukhtalifan alwanuha. Kamu tak fikir ke? Rambutan warna merah, tembikai warna hijau, isi dia ada yang kuning. Ada yang keluar manggis, warna apa? Apa? Isi kat dalam putih. Limau, kulitnya warna apa? Hijau, isi kat dalam kuning. Durian, kulit kat luar warna apa? Berduri kan? Tapi bila kat dalam kuning. Kuning pula berbagai-bagai jenis. Musangking, kuning lain. Udang merah, kuning lain. Apa lagi? D24, kuning lain.
Warna kuning pun berbeza, rasa pun. Tapi semua berpunca daripada air yang sama. Satu rasa, satu warna. Kamu tak fikir ke? Makan je. Ha? Kemudian, waminal jibal. Kamu tak fikir ke daripada gunung, judadun, bidun. Ada gunung yang, apa dah? Judadun makna berjalur. Gunung, bukit, ada yang berjalur. Ada warna bidun, putih. Ada mana warna humrum, merah. Juga mukhtalifun alwanwa, berbagai warnanya. Wa gharabi sud, dan ada gunung yang warna hitam pekat. Di Malaysia, gunung satu warna je. Betul? Sebab tu kita tak terkejut sangat. Walaupun suka panjat gunung. Gunung di mana ni yang warna dia berjalur dan berbagai warna? China ke? China. Ha. Kamu tak fikir ke? Siapa boleh buat tu? Gunung yang keras tapi warnanya sama je garisan. Kemudian warna pula berbagai-bagai sampai jadi tempat pelancongan. Tengok je tapi tak solat. Okey, apa lagi? Wa minan nas. Allah suruh kita berfikir. Ada pula manusia wadawab dan binatang-binatang yang melata, wal an'am, binatang ternak, mukhtalifun alwanuhu, juga berbagai-bagai. Semua ni binatang, ternak, manusia keluar daripada apa? Air mani. Warnanya sama, betul kan? Tapi bila keluar binatang berbagai-bagai warna, manusia pula berbagai-bagai. Ada putih, ada gelap, ada merah. Mukhtalifun kadzalika, begitu juga. Kemudian Allah bagi tahu, innama, sesungguhnya hanyalah yang takut pada Allah dari kalangan hamba-hambanya ialah ulama. Apa maksud ulama ni? Ilmu apa? Ilmu apa? Ilmu yang sebelum ni. Ni Allah kata yang apa tadi? Dah ayat-ayat ni, ayat 27. Alam tara? Cuba perhati, Allah turunkan air daripada langit. Kemudian daripada air yang satu warna keluar berbagai-bagai buah-buahan, berbagai warna dan rasa. Kemudian gunung pula berbagai-bagai warna, jalur-jalurnya. Manusia pun berbagai-bagai bentuk dan warna kulit. Binatang pun sama. Semua tu, kalau kamu perhati, kamu rasa kebesaran Allah, itulah orang yang berilmu. Dan ciri orang berilmu ialah takut pada Allah. Boleh faham? Jadi di sini Allah nak bagi tahu definisi ulama yang sebenarnya apa? Bukan profesor, bukan doktor. Bukan belajar di Azhar. Ni belajar di mana ni? Belajar daripada ciptaan Allah. Ada apa CJ dia? SPM? Tak ada. Nabi dan sahabat ada CJ apa? Tapi mereka lah imam mereka yang paling kuat seteguh gunung. Bilal bin Rabah, kulit hitam, berasal daripada orang Badui. Tapi bila dia kena Allah, ujian berat macam mana, penyiasaan teruk macam mana, tetap tak goyah. Betul? Kita ni tak pernah tengok langit, tapi baca buku akidah, 10 buku akidah. Bila ada ujian, gementar tak? Kita lah duduk di barisan belakang. Tapi buku akidah berapa? Tahu tak? Sebab tu bagi saya, kalau betul nak belajar akidah yang sebenar apa dia? Quran. Nabi dan para sahabat menjadi khaira ummatin, umat terbaik. Apa yang dia belajar? Inilah. Bahkan Allah perintah pada Nabi supaya bagi tahu pada orang musyrikin Mekah. Apa dia? Tengok langit. Kamu nak bukti ke? Tengok langit.
Okey, cuba buka surah Al-Kahfi. Ayat 9. Okey. Okey, ayat ni biasa kita bacakan. Cuba terjemah sikit. Atau apakah hasibta? Kamu telah mengira, menyangka anna, bahawa sesungguhnya ashabal kahfi. Ashab bila sebut, kalau ashabul jannah, penghuni syurga. Ashabun nar, ashabul fil, penghuni gajah. Penunggang gajah. Tengok apa di sandar tu. Jangan semua penghuni. Ashabul ukhdud, penghuni parit. Penggali parit. Ashabul kahfi, penghuni gua kan. Tengok Allah kata, adakah kamu sangka sesungguhnya penghuni gua warraqim. Apa makna raqib? Apa dia? Batu bertulis apa? Ada ahli tafsir mengatakan kat gua tu ada batu tertulis nama pemuda kahfi. Tapi tak payah carilah. Tak ada beza pun. Sebab itulah Allah tak sebut gua ni di mana. Allah tak sebut. Allah tak kata ashabul kahfi fil Urdun. Tak ada. Kan, sebab tu ada yang jumpa di Jordan. Ada yang jumpa di Iraq. Ada yang jumpa di Turki. 3 tempat. Satu tempat lagi dia tak jumpa. Di Malaysia. Oh, Gua Musang. Tapi Gua Musang, kalau gua dia tak panggil kahfi. Dia panggil Al-Ghar. Ghar Al-Musangi. Okey. Tengok Allah kata, adakah kamu sangka sesungguhnya pemuda kahfi dan batu yang tertulis namanya Kanu adalah mereka itu min ayatina, dari tanda-tanda kebesaran kami, ajaba, menakjubkan. Apa maksud ayat ni? Kuat sikit. Kan dah lama baca surah Kahfi kan? Cuba. Adakah kamu sangka cerita pemuda kahfi itu adalah tanda-tanda kebesaran kami yang menakjubkan? Adakah patut kamu sangka macam tu? Pasal pemuda yang duduk kat muda tu orang kata hebat sangat dah tu. Padahal Allah, hebat Allah lebih lagi pada. Itu maksudnya. Sebenarnya Allah nak beritahu pemuda kahfi itu satu ayatina, tanda kebesaran kami. Tapi jangan kamu sangka itu tanda kebesaran kami yang sangat hebat. Jangan. Sebab ada lagi tak yang lebih hebat daripada cerita pemuda kahfi? Apa dia? Apa dia? Ciptaan apa? Langit. Antara ciptaan Allah, ciptaan langit dengan pemuda kahfi yang Allah tidurkan dalam gua 309 tahun. Yang mana lagi menunjukkan kehebatan Allah? Ciptaan langit. Sebab apa? Sebab langit 7 lapis tanpa tiang dan bukan 309 tahun. Betul? Tapi manusia pergi cari apa? Langit depan rumah dia tak tengok. Betul? Itu maksud Allah nak tegur. Adakah patut pergi cari kat sana yang langit tu lagi hebat ciptaan aku? Tak tengok pun. Boleh faham? Sebab tu banyak ayat Allah nak beritahu kehebatan dia. Allah tak kata gua. Allah tak kata gunung. Allah kata langit. Dia langit. Ada lagi tak yang lebih besar daripada langit?
Okey. Nabi sebut dalam satu hadis, beza antara langit dengan arash. Langit dengan kursi dulu. Wasi'a kursiyuhu kan? Macam apa? Macam cincin dicampak tengah pada pasir. Macam ni lah. Ni tengah padang pasir besar ni. Tengah pada pasir kita campak cincin. Cincin tu ada nilai tak? Tak ada nilai. Bila dilihat keluasan padang pasir tu. Jadi Nabi kata contoh perumpamaan antara langit dengan kursi Allah. Seumpama langit itu ialah cincin yang dicampak di kawasan kursi. Ini langit. Ini langit. Ini kursi. Kemudian arash Allah pula. Arash dengan kursi seolah kursi ini macam cincin dicampak tengah padang pasir. Inilah kursi, ini. Kalau ini arash, ini kursi, bumi. Besar mana? Okey, bumi tak nampak kan? Kita pula. Mana apa tu? Kita sebenarnya tak ada nilai langsung. Terlalu kecil je. Itu pun nak sombong lagi. Kan? Itulah nilai kita. Okey. Jadi Allah kata bila nak baca kisah Ashabul Kahfi, jangan rasa kagum dengan Ashabul Kahfi saja. Tapi kita tak tengok ciptaan Allah di sekeliling kita setiap hari. Okey, kita balik pada ayat kita. Akhirnya, apa berlaku? Allah suruh Nabi bagi kepada orang musyrikin, tengoklah langit. Kalau nak bukti kebesaran Allah. Tapi akhirnya, وَمَا تُغْنِي. Dan tidak berguna. Ayat. Tanda-tanda kebesaran Allah di langit, di bumi kan, tidak berguna. وَالنُّذُرُ. Tak, nuzur jamak kepada nazirun. Satu nazirun. Kalau jamak, pluralnya nuzur. Apa makna nazir? Rasul-rasul. Semua akhirnya tanda-tanda kebesaran Allah yang begitu banyak dan hebat. Dan juga rasul-rasul yang memberi peringatan. Tidak apa? Tidak berguna. Kepada siapa? Kepada kaum tidak beriman. Pasal apa? Kenapa tak berguna? Bila mereka tak beriman, punca utama ialah sebab mereka degil dan sombong. Jadi penghalang untuk mereka rasa kebesaran Allah melalui tanda-tanda ni ialah kedegilan dan kesombongan. Jadi Allah nak bagi tahu kalau dah tak beriman, kalau dah degil, bagilah bukti apa pun, tak ada faedah. Ada ramai tak sekeliling kita jenis manusia macam ni? Bacalah ayat apa pun, bacalah hadis apa pun, dia kata kita tetap tak betul. Ramai tak? Jadi Allah nak beritahu, ini kita balik pada ayat sebelum ni. Ini jenis orang kafir yang mana ni? Orang kafir ada dua kan? Satu, akan beriman. Satu lagi, yang jenis tak akan beriman ni, jangan buang masa lah. Cakap sekali, dua kali, biar. Kita fokus pada yang lebih terbuka, yang boleh mendengar pandangan, walaupun mungkin dia tak bersetuju. Okey, kemudian, bila apa saja bukti kebesaran Allah tidak berguna kepada mereka, maka Allah bagi ancaman. Fahal yanzuru, maka tidaklah yang ini bukan yanzuru, yang taziru. Beza. Kalau yanzurun memerhati, kalau yang tazirun menunggu. Tidaklah mereka
menunggu bukti kebesaran Allah tak ada faedah. Maka sebenarnya mereka tidaklah menunggu kecuali apa dah? Seperti ayam, hari-hari allazina, orang-orang yang khalau, yang telah lepas ataupun berlalu, min qablihim, dari sebelum mereka ni siapa? Orang musyrikin. Apa maksud ayat ni? Ni puak-puak ni yang bagi dalil apa pun tak nak dengar. Tak nak terima kan? Maka Allah bagi amaran. Puak-puak ni sebenar memang cari penyakit ni. Penyakit apa? Dia tunggu azab sebagaimana azab menimpa umat-umat dahulu. Degil kerah kepala, tak apalah, tunggulah. Maka sebab tu akhirnya Allah kata pada Nabi, Qul, kata lagi. Katakanlah, fantaziru. Maka, tunggulah. Tunggulah, ini sesungguhnya aku ma'akum bersama kamu minal muntazirin, daripada maksud apa ni? Orang-orang yang apa maksud? Yang di sebalik itu apa dia? Yang tersiraknya apa? Apa dia? Berlepas diri. Satu lagi. Itu amaran. Ayat ni amaran dan menakutkan orang kafir. Kamu tak ada dengar bukti-bukti yang kebesaran Allah kan? Okey. Tunggu. Azab yang menimpa umat dahulu akan menimpa kamu. Aku nak tengok. Jadi kalau orang kafir yang jenis akhirnya beriman, dengan ayat ni dia takut, dia bertaubat. Kalau jenis yang jenis bebal tu, dia takut tak takut pun. Mungkin dia mencabar, tak ada pun azab Allah. Dan sebagaimana ayat yang lepas, bila mereka betul-betul yakin azab Allah akan berlaku. Bila dah nampak. Bila dah nampak. Tapi bila dah nampak azab, apa yang mereka minta? Nak balik semula ke dunia? Nak jadi tanah kan? Tapi ada yang kata, apa dia? Hatta iza ja'a ahadakumul maut, qala rabbirji'uni la'alli a'malu salihah fima taraktu. Dia minta nak balik semula ke dunia. Tapi Allah bagi. Kenapa Allah tak bagi? Dia akan ulang balik kekufurannya. Mana Allah tahu? Ustaz, Allah tahulah, kan dia Tuhan. Okey, betul lah Allah tahu sebab dia Tuhan. Tapi sebenarnya ada petunjuk bahawa orang kafir ni akan balik semula seperti asal. Kalau dia beri peluang yang kedua. Apa petunjuknya? Allah bagi masa yang cukup kat dunia. Macam-macam peringatan, macam-macam musibah supaya mereka sedar dia kembali. 60 tahun tak sedar-sedar. Mana apa tu? Dia memang tak nak balik. Tak nak kembali kepada Allah. Jadi bagi peluang 2 kali, 3 kali pun, kalau betul nak kembali, dia dah kembali lama dah. Dia macam apa ni yang ulang alik pusat serenti kan? Orang masuk universiti sekali, tapi dia masuk pusat serenti berkali-kali. Okey, ada ayat ni.
Yang last nak bagi. Al-Kahfi 51. Cuba. Ini antara mereka yang degil. Bila dah degil, ada bukti banyak, tapi masih degil. Apa Allah buat pada mereka? Kita tengok. Bukan. Bukan ayat ni. Tapi surah Kahfi juga. Ini surah apa ni? Tak, surah Al-Kahfi. 57. Okey. Tengok. Waman. Siapakah azlam? Paling zalim. Min man. Daripada orang yang zukira. Yang telah diperingatkan dengan dah diperingatkan tetapi fa'arada anha, lalu dia berpaling, degil. Maka Allah kata, siapa lagi lebih zalim daripada orang yang telah diberi peringatan dengan tanda-tanda kebesaran Allah, lalu dia berpaling. Jadi fa ni menunjukkan apa? Mereka ambil masa tak nak tolak hujah tu? Tak, terus tolak. Wanasya, dan dia lupa. Orang yang dapat peringatan kemudian berpaling, Allah kata dia juga lupa. Apa yang lupa? Ma qaddamat yadahu. Apa yang dilakukan oleh tangannya. Apa maksud? Dosa-dosa. Dia lupa dosa yang dia buat. Kemudian Allah kata apa? Orang macam ni. Ini kesan kat dunia. Inna, sesungguhnya kami ja'alna. Kami jadikan ala qulubihim. Atas hati-hati mereka. Hati siapa ni? Ni. Yang diberi peringatan tapi berpaling dan lupa dosa. Maka akibatnya Allah jadikan di atas hati mereka ada akinnah. Apa makna akinnah? Penutup. Hati ada penutup. Kesannya apa? Bila hati dah ditutup. An yafqahu. Tak boleh nak yafqahu fiqh. Tak boleh nak faham. Hu ni apa? Fahamnya. Nya ni balik pada Quran. Zikr Al-Quran. Tengok. Dia dapat peringatan, tolak. Akibatnya, Allah tutup pintu hati. Supaya apa? Dia tak faham lagi Al-Quran. Ini amaran keras kepada siapa ni? Yang memang tak nak faham Al-Quran. Takut-takut apa? Allah dah tutup pintu hati. Allah sebut jelas ni. Supaya dia tidak akan faham Al-Quran. Wa fi azanihim. Dan di telinga-telinga mereka Allah letak waqra. Waqra apa dia? Penyumbat. Tak boleh nak dengar Quran. Dengar je tutup. Seolah telinga dia ada penyumbat. Wa in tad'uhum. Dan sekiranya engkau Muhammad menyeru mereka, berdakwah pada mereka ilal huda, kepada petunjuk. Allah kata apa? Falan. Apa makna lan? Tidak sekali-kali mereka akan dapat hidayah. Izan abadan. Sampai bila-bila. Nampak? Apa puncanya? Sampai tak ayat-ayat Allah? Sampai. Tapi dia terus tolak. Bila terus tolak, Allah terus tutup. Amaran keras. Jadi hati Allah letak apa? Hati akinnah. Akinnah. Telinga waqra. Waqra. Yang ini musibah besar ni. Apa dia? A&W. A&W. Jangan beli ya.
Mungkin siapa yang tak faham Quran, dia selalu makan A and W. Akinah dan Waqra. Nampak tak? Allah bagi peringatan. Dengan Al-Quran kita terkesan. Betul. Kalau kita asyik belajar fiqh je, belajar hadis je, jumpa tak benda-benda macam ni? Tak ada. Syak sendirilah. Tiap malam pergi kuliah maghrib kan? Okey. Habis dah ayat kita. Okey. Habiskan ayat ni, dia ada kaitan ni. Kemudian kesudahannya apa? Bila Allah perintah supaya tengok bukti-bukti ayat-ayat kebesaran Allah, mereka tak dengar. Mereka tetap semua bukti kebesaran Allah tidak berkesan. Sebab mereka degil dan sombong. Maka kesudahannya apa? Summa. Kemudian nunajji. Kami selamatkan. Rusulana. Rasul-rasul kami. Dan siapa lagi? Takkan Rasul je selamat. Wallazina amanu. Dan orang-orang yang amanu. Orang-orang yang mereka beriman. Okey. Tengok kesudahan. Bahkan Allah kata bekas setakat kami selamatkan Rasul dan orang beriman. Allah tambah lagi. Kazalika. Demikian itulah. Haqqan. Haqqan apa dia? Wajib. Alaina. Ke atas kami. Nunji. Ke atas kami. Kami selamatkan. Al-mu'minin. Orang-orang. Okey. Apa pengajaran daripada ayat ni? Bila Allah kata kami selamatkan orang beriman, makna sebaliknya siapa yang tak beriman, confirm tak selamat. Pasti celaka. Dan pengajarannya juga ialah siapa nak selamat, satu je cara. Nak selamat dunia akhirat. Dia tak perlu duit banyak. Tak perlu rumah besar. Hanya perlu jadi orang beriman je. Dan tak mungkin kamu jadi orang beriman, melainkan kamu faham Al-Quran dan ikut sunnah Nabi. Okey, kita tengok. Betul tak yang Allah cakap? Semua orang beriman, Rasul-Rasul dan orang beriman yang sebelum ni, semua selamat. Betul tak? Cuba tengok. Nabi Lut dan orang beriman selamat tak? Yang lawan dia walaupun isterinya sendiri Allah hancurkan. Nabi Nuh dengan orang beriman selamat tak? Apa yang selamat? Rumah mereka selamat. Harta mereka selamat. Jadi apa yang selamat? Yang paling penting bukan diri, iman. Rumah semua hanyut, banjir besar kan? Tak ada masalah. Yang penting selamat ialah iman. Tapi sekarang antara iman dengan rumah, yang mana dia jaga? Sebab tu dia tak pergi masjid nak jaga rumah. Betul kan? Semain kat rumah, kenapa? Jaga rumah. Apa lagi? Fir'aun. Allah selamatkan siapa? Musa dan pengikut dia selamat. Tapi mereka dapat apa? Tak ada apa kan? Proses nak selamat tu kadang-kadang kena tinggal semua. Harta, rumah, tanah. Sebab yang paling penting hidup nak bawa apa bila mati? Nak bawa iman je. Yang tu Allah selamatkan. Tapi ada tak orang Islam, orang beriman, badan dia Allah tak selamatkan. Badan dia pun habis. Ada? Ada? Ashabul
Ashabul Ukhdud. Dan kisah Ghulam ad-Dakwah kan. Bila mereka beriman, sebaik saja mereka beriman, apa raja buat pada mereka? Bakar kan? Tapi badan mereka selamat. Tak selamat. Tapi yang selamat apa dia? Kena faham. Kami selamat di sini yang paling mahal, iaitu iman. Badan tak mahal sebab Allah akan cipta baru di akhirat besok. Nabi Muhammad dengan orang beriman, dengan sahabat, selamat tak? Tapi harta mereka, tanah air mereka, mereka tinggal. Itu tak penting. Okey? Jadi kalau nak selamat, satu je. Jadilah orang yang beriman. Okey, masa dah lewat. Ada tajuk yang kedua saya nak baca daripada buku Khulasah Ta'zimil Ilmi. Kesimpulan memulia dan membesarkan ilmu. Kesimpulan yang kedua. Tapi kesimpulan yang kedua ni panjang. Jadi insya-Allah kita sambung hari Selasa. Hari Isnin ada kelas insya-Allah. Pagi ada. InsyaAllah. Pagi ke malam? Ha. Malam pasal Yalah. Dah 3 minggu dah keluar. Dah cuti kan. Lagi ramai syahid. Dan saya nak umumkan kepada siapa pelajar-pelajar tadabbur yang ada di Bera ataupun sekitarnya. InsyaAllah besok kita akan ke sana. Ini tempat yang barulah pertama kali kita pergi. Bera tahu kan? Kalau tak tahu, tanya Datuk Ismail Sabri. Okey, kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنل